Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ingin saya perkenalkan diri saya. Nama diberi Muhammad Atif bin Musa dari kelas JBA 119-2B bidang Diploma Perbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salihah Isnin dari JBA 1192B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Fatin Nafila dari kelas JBA 1192B. Saya akan menerangkan tentang masalah kajian dan kes yang pernah berlaku berkaitan dengan konsep wahyu dan juga konsep kebahagiaan. Hai, Assalamualaikum. Nama diberi Muhammad Rafiq Rahimi bin Rahmat. Nombor matriks 202061414072. Saya dari kelas JBA 1192B dan tajuk yang akan saya bentangkan ialah solusi-solusi kaedah Islam bagi menyelesaikan masalah yang melibatkan konsep wahyu serta konsep kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dani bin Kamal Zaman. Mungkin masih ramai di luar sana yang keliru atau tidak pasti tentang konsep wahyu ini. Jadi kami ingin mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan definisi dan konsep wahyu. Pada era langit terbuka ini terdapat banyak anasi-anasi yang negatif yang boleh menggugat akidah umat Islam. Oleh sebab itulah kami bercadang untuk bersama membawa masyarakat supaya lebih mengenali Islam dengan beramal dengan syariat Islam yang berpandukan wahyu Allah. Dalam kajian ini, kami akan mengkaji isu-isu semasa yang telah berlaku di Malaysia dan membincangkan solusi yang terbaik bagi menanganinya. Apa itu wahyu? Wahyu adalah perintah atau kata-kata dari Allah yang disampaikan kepada Rasulnya. Surah Al-Alaq merupakan wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, di mana ketika itu Nabi Muhammad sedang bermunajat di gua tersebut bagi menghindari masyarakat Arab jahiliyah yang ketika itu tidak mahu beriman kepada Allah dan masih melakukan maksiat dan dosa-dosa besar. Peranan wahyu adalah untuk membetulkan akidah manusia ke jalan yang benar, contohnya seperti cara beribadah agar dapat membentuk manusia yang bertamadun. Isu mengenai kewujudan ajaran sesat semakin berleluasa kini. Seperti yang kita tahu, ajaran sesat amatlah bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ajaran sesat telah mula dikesan bergerak di negara Malaysia sebelum tahun 1950 dan kebanyakannya bergerak secara rahsia atau senyap-senyap tanpa disedari oleh pihak berkuasa. Pada tahun 1955, Malaysia digemparkan dengan kes penangkapan Asy'ari Muhammad dan pengikut-pengikutnya oleh pihak berkuasa dan mereka dikenakan tahanan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960. Berikutan kes tersebut, Asy'ari Muhammad telah membuat pengakuan secara terbuka mengenai pembohongan dakwah mereka dan menyeru seluruh warga Al-Arkam supaya bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36 yang bermaksud, dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas. Oleh itu, ajaran sesat ini haruslah dibantah dan ditolak sekeras-kerasnya demi menjaga kesucian agama Islam dan meningkatkan martabat orang Islam. Jadi, apakah solusi bagi menyelesaikan masalah-masalah yang telah dibincangkan tadi? Baik, antara solusi-solusi bagi menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan konsep wahyu seperti yang telah dibincangkan oleh kawan saya sebelum ini, antaranya ialah melalui pelibatan pihak-pihak berkuasa seperti Majlis Agama Islam, Jabatan Agama Islam dan sebagainya. Ini kerana mereka-mereka ini lebih layak menasihati golongan-golongan penyalah tafsir konsep serta peranan wahyu ini. Ditambah ilmu mereka yang lebih mendalam serta pangkat mereka seperti ustaz, ustazah dan sebagainya. Mereka-mereka ini perlu menasihati mereka dengan cara yang lemah lembut kerana dalam Islam juga ada mengajarkan kepada kita untuk sentiasa berlemah lembut dalam apa jua, sama ada melalui pertuturan atau perbuatan. Tetapi jika golongan-golongan ini masih berkeras tidak mahu menerima nasihat yang diberikan, maka solusi seterusnya adalah pihak berkuasa boleh menghukum mereka mengikut hukum Islam yang telah ditetapkan.
seperti yang diberikan sebentar tadi. Dalam hikmah yang terdapat ada dalam penglibatan kerajaan dan berantas ajaran di Malaysia adalah untuk membetulkan akidah mereka. Hidup manusia ni akan jadi kucak-kacir tanpa ada panduan dari Quran dan Sunnah. Contoh macam negara kita ni di Malaysia, mesti ada peraturan. Kalau tak, memang huru hara jadinya. Golongan salah tafsir ni boleh buat orang lain jadi ikut tersesat. Sebab itulah pihak kerajaan perlu terlibat dalam perkara ini agar fahaman mereka tidak tersebar luas. Orang awam yang kurang didikan agama lagi senang terpengaruh dengan golongan ni. Jadi mereka ni bertanggungjawab untuk mendidik mereka daripada dasar agama kita. Jadi, adakah anda sudah jelaskan? Berdasarkan perbincangan kita pada hari ini, kesimpulan yang dapat kami simpulkan di sini adalah wahyu merupakan konsep yang paling penting untuk setiap umat Islam berpegang teguh kepadanya. Hal ini sebab wahyu Allah inilah yang akan menjadi pembimbing kehidupan kita ke arah yang lebih sempurna. Baiklah, seterusnya, apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan adalah satu perasaan di mana seseorang itu akan berasa gembira. Kebahagiaan akan datang apabila sesuatu hajat atau kemahuan seseorang itu tercapai. Kebahagiaan tidak dapat diukur secara kasar kerana ianya subjektif. Tidak semua manusia di dunia ini bertuah memiliki kebahagiaan yang sama kerana setiap orang memiliki nasib yang berbeza. Contohnya seperti kanak-kanak di Syria, di Palestin dan sebagainya. Masalah keluarga yang sering berlaku ialah masalah perceraian. Pada tahun 2020, kes perceraian di Malaysia mencatatkan rekod peningkatan yang luar biasa apabila kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat penularan wabak coronavirus di Malaysia. Punca utama berlakunya peningkatan dalam kes perceraian ialah masalah kewangan. Hal ini demikian kerana ramai ketua keluarga yang kehilangan pekerjaan seperti diberhentikan kerja sehingga mereka kekurangan sumber pendapatan menyebabkan mereka sukar untuk mendapatkan sumber makanan. Lalu berlakulah konflik dalam rumah tangga iaitu pergaduhan antara suami dan isteri. Kesannya mereka akan lebih berasa tertekan kerana terpaksa menanggung masalah kewangan sehingga wujudnya ketidaksefahaman antara suami dan isteri. Lalu pasangan suami isteri akan mengambil keputusan untuk bercerai apabila mereka kerap bergaduh dan mereka berasa tidak bahagia untuk meneruskan hidup bersama-sama. Ini membuktikan bahawa kebahagiaan juga amatlah penting dalam kehidupan berkeluarga demi menjamin kesejahteraan hidup bersama. Baik, seterusnya konsep kebahagiaan. Antara solusi bagi menyelesaikan masalah yang melibatkan konsep kebahagiaan antaranya melalui amalan berzikir. Seperti yang umum sedia ketahui, amalan berzikir ini ada banyak manfaatnya. Antaranya dapat memupuk diri bersifat sabar, menenangkan fikiran, melatih diri berasa rendah diri dan yang paling penting sekali dapat membersihkan hati. Apabila roh kita diberi makan melalui amalan berzikir, hati kita akan tenang, hati kita akan bersih, dan apabila hati kita bersih dan tenang, kita akan hidup bahagia. Baik, antara solusi lain ialah melalui program-program kerohanian yang boleh dijalankan melalui televisyen ataupun radio. Program-program seperti ini perlulah menyelitkan tentang konsep kebahagiaan. Mereka perlu menyatakan bahawa bahagia di dunia ini cumalah sementara dan bersifat zahir semata-mata, kerana di akhirat jugalah yang bahagianya selama-lamanya dan bersifat zahir serta batin, iaitu di syurga. Maka tak perlulah kita nak bersengketa ataupun terlalu kecewa dengan kebahagiaan yang tidak akan pernah kita miliki seperti kekayaan. Sebab zaman sekarang ni orang ramai kata yang bahagia ni adalah apabila kita kaya. Tak semestinya. Sebab bahagia yang betul-betul tu adalah di akhirat kelak. Antara hikmah yang kita dapat daripada solusi yang telah dibincangkan dalam konsep kebahagiaan pula ialah Allah akan mengingati kita. Jika kita ingat Allah di waktu kita senang,
Allah akan ingat kita di waktu kita susah. Kalau kita rasa susah, ingatlah Allah, insya-Allah hati kita akan tenang. Selain itu, amalan berzikir adalah amalan yang ringan tapi besar ganjarannya. Hati akan menjadi bersih dan terhindar dari sifat munafik. Hikmah dari solusi yang kedua pula, kita dapat membentuk akhlak yang mulia dalam diri kita. Dari akhlak yang baik akan terbentuk masyarakat yang bersatu. Negara yang maju terbentuk daripada masyarakat yang bersatu. Begitulah bagaimana tamadun Islam terbentuk. Tamadun Islam terbentuk daripada tanaman pembelajaran akhlak-akhlak yang disebarkan oleh alim ulama. Oleh itu, amalan kerohanian merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Jadi, adakah anda rasa anda berada di dalam golongan yang berbahagia ini? Tepuk dada tanya iman. Tuntasnya, apa yang saya dapat kami simpulkan berdasarkan penerangan rakan-rakan saya tadi, kebahagiaan itu bukanlah datang dari kemewahan harta dunia semata-mata, tetapi sebenarnya ia dikejar melalui amalan dan kebaikan seseorang mukmin tersebut. Semakin taat dan patuhnya mereka kepada Allah, nescaya syurga Firdaus tempatnya. Saya tutup perbincangan kami dengan surah Al-Baqarah dan surah An-Nas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.